Saya Nabilah Fahana binti Kamaluddin dari kelas 6B. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdan Abdul Sulaiman. Assalamualaikum. Pengharaman Arab dan kesan buruknya telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lebih 1400 tahun dahulu. Kesan awal oleh kerana minum arak ialah mabuk. Mabuk ialah pemikiran dan kelakuan yang luar daripada sedar kita, yang dapat memudaratkan orang sekeliling dan kita juga. Akhir sekali, kesan buruk meminum arak boleh melibatkan keamanan negara dan boleh berlaku huru-hara dalam negara kita. Oleh itu, kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebaik-baiknya kita jauhi arak demi kesejahteraan masa depan kita dan negara kita. Keruntuhan akhlak yang berlaku dalam kalangan umat Islam sememangnya amat membimbangkan pada ketika ini. Antara sebabnya ialah rasuah. Kesan rasuah ini amat buruk sekali kerana ia dikategorikan dalam dosa besar kerana terdapat unsur-unsur kezaliman serta menerima sesuatu yang tidak sepatutnya diterima. Allah melaknat orang yang menerima atau memberi rasuah kerana Allah amat mementingkan rezeki yang halal. Oleh itu, marilah kita sama-sama membina iman yang kuat agar kita tidak terlibat dengan rasuah. Saya akan menjelaskan tentang individualistik dan juga materialistik. Jadi individualistik ini bermaksud sikap seseorang yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkeinginan untuk mengetahui tentang orang lain. Jadi hal ini berpunca kerana dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai murni seperti tolong menolong, ramah mesra, hormat menghormati dan sebagainya tidak ditunjukkan oleh golongan mereka. Selain itu, agama Islam menjadi pendorong buat kita sebagai umatnya untuk merapatkan hubungan silaturahim. Akan tetapi disebabkan sikap individualistik yang dah semakin sebati dalam kehidupan mereka ini, menyebabkan sikap ramah mesra, kasih sayang dan menghibah ni tidak ada lagi dalam individu dalam golongan ini. Jadi hal ini kerana mereka lebih gemar membuat hal masing-masing, dan hal ini juga berpunca daripada teknologi kini yang canggih dan juga struktur perumahan yang mempunyai pagar dan tembok yang tinggi. Terusnya saya akan terangkan tentang sifat materialistik. Materialistik ni boleh didefinisikan sebagai sifat yang mementingkan kepada harta benda, yang kepentingan kepada harta benda. Ia juga membawa maksud wang dan harta adalah pertimbangan yang diutamakan dalam kehidupan. Selain itu, materialistik ini juga bermaksud falsafah yang berkaitan dengan pemikiran moden. Untuk lebih jelas lagi pada statement tu, materialism ni lebih kepada sifat yang berkefahaman bahawa tiada kewujudan seperti dosa, pahala, halal dan haram dan perkara-perkara gaib kerana mereka percaya bahawa kewujudan hanyalah dalam bentuk harta benda. Dan untuk pengetahuan semua insan dalam dunia ni mempunyai sifat materialistik masing-masing, sehingga kan ada yang sanggup menggadaikan maruah diri. Akan tetapi dalam Islam, sifat materialistik ini harus diatasi dengan percaya bahawa harta benda bukanlah rezeki yang semata-mata. Maksudnya rezeki yang diterima haruslah dalam bentuk bersih dan halal. Saya akan menyampaikan tentang sumpah mahram atau bersekedudukan. Dari segi bahasa, ialah kelakuan yang tidak mematuhi adat. Dari segi istilah pula, ia merupakan hubungan seksual yang melibatkan ahli keluarga yang haram dikahwini, iaitu bapa dan anak perempuan, ibu dan anak lelaki, abang dan adik kandung, bapa dan anak tiri, atau datuk dan cucu, sama ada berbentuk paksaan seperti rukun atau berbentuk kerelaan seperti perzinaan. Menurut Dewan Bahasa, sumbang ialah sesuatu yang tidak dipatuhi adat atau melanggar adat atau tidak sopan. Mahram yang bermaksud lelaki dan perempuan yang haram dikahwini seperti adik-beradik. Bersekedudukan ialah lelaki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkahwinan dan mereka yang tinggal serumah seperti suami isteri. Punca berlakunya sumbang mahram ialah pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan yang sangat berbeza, kurang didikan agama dari keluarga dan masyarakat, tiada pemantauan oleh ibu bapa kerana bekerja jauh dan mungkin terlalu sibuk, tiada penekanan agama dalam setiap perkara. Seterusnya, terikut-ikut atau terpengaruh dengan ajakan kekasih atau budaya barat. Terdedah dengan isi kandungan media massa yang tidak bertapis, memakai pakaian yang tidak menutup aurat seperti yang disyariatkan. Seterusnya, cara mengatasi hal tersebut ialah undang-undang dan agama telah menitik beratkan didikan agama dalam setiap keluarga dan individu di rumah maupun di sekolah. Agama telah mengajari supaya ibu bapa memainkan peranan untuk mengasingkan tempat tidur bagi anak lelaki dan anak perempuan untuk menjaga pergaulan antara ahli keluarga. Ibu bapa mestilah menghidupkan suasana keagamaan di dalam rumah. Ibu bapa perlu menyekat penggunaan gadget dan media massa terhadap anak-anak. Kesimpulannya, gejala sumbang mahram ini bukanlah perkara biasa yang dianggap remeh-temeh. Di dalam agama Islam pula,
Sudah terang dijelaskan bahawa perkara ini salah di sisi agama. Oleh sebab itu, semua pihak perlulah berganding bahu, bersama-sama memberi kerjasama serta komitmen untuk membendung dan menghapuskan gejala sumbang mahram. Seterusnya, saya akan menyampaikan tentang pengguguran janin. Pengguguran janin, menurut Kamus Dewan Bahasa 2007, ianya berasal dari perkataan gugur yang membawa kepada pelbagai maksud, antaranya jatuh sebelum masak, luruh, buang atau hilang. Pengguguran pula membawa maksud kepada perbuatan menggugurkan, iaitu mengeluarkan anak yang belum cukup bulan tetapi dengan sengaja. Menurut Oxford Dictionary of Law, pengguguran sebagai penempatan kehamilan, keguguran atau pembuangan janin daripada rahim sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal. Menurut Islam, pengguguran atau al-jihad dari segi bahasa memberi maksud kepada jatuh janin yang telah sempurna dan telah ditiupkan roh tapi belum hidup. Punca berlakunya pengguguran janin ialah kerana takut, malu kerana anak yang dikandung itu adalah anak luar nikah. Setengah ibu bapa menggugurkan anak kerana tidak bersedia untuk memelihara anak itu. Kemudian menggugurkan bayi tersebut untuk merahsiakan atau menyembunyikan perbuatan tak senonoh dari keluarga dan masyarakat. Digugurkan kandungan kerana tidak diterima oleh masyarakat atau keluarga. Sesetengah keluarga menggugurkan kandungan kerana hidup susah dan mempunyai anak yang ramai. Cara untuk mengatasi pengguguran janin ialah mendapat pendidikan keagamaan, sivik dan moral oleh keluarga, masyarakat dan negara. Kerajaan perlu mengambil tindakan yang lebih tegas dalam membantras klinik pengguguran bayi secara haram. Kerajaan menguatkuasakan undang-undang kepada individu yang menggugurkan anak seperti denda, hukuman penjara atau sebatan. Seterusnya menjalankan aktiviti ilmu agama dan kepentingan mempunyai anak-anak. Kesimpulannya, gejala pengguguran janin yang berlangsung sepanjang zaman tidak diambil berat oleh masyarakat. Oleh itu, kita hendaklah bersama-sama membantras gejala dengan mengadakan aktiviti agama dan aktiviti yang memberi kesedaran kepada masyarakat supaya bertindak dengan lebih profesional. Perkara ini hendaklah dibendung dan dimulakan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Punca masalah kepincangan keluarga ialah ibu bapa yang tidak ada kesefahaman antara satu sama lain, seperti kurangnya berkomunikasi bersama kerana terlalu sibuk dengan hal kerja sehingga tiada masa bersama keluarga yang membawa kepada pergaduhan antara suami isteri. Implikasinya akan menyebabkan anak-anak mempunyai masalah sosial disebabkan kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa. Selain itu, keganasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab berlakunya kepincangan keluarga. Perkara ini boleh berlaku kerana masalah yang dihadapi seperti masalah duit dan masalah di tempat kerja akan menyebabkan seseorang berasa stres dan meluahkan perasaan amarahnya itu secara fizikal kepada orang lain yang membawa kepada kecederaan terhadap seseorang. Mengabaikan elemen kerohanian dalam keluarga akan menyebabkan berlakunya masalah kepincangan keluarga di mana suami dan isteri yang sama-sama kurang ilmu agama tetapi tidak terniat untuk belajar ilmu agama bersama-sama. Hidup mereka tidak bahagia dan susah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Kesannya, pengabaian terhadap kewajipan asas agama seperti aurat, solat, hukum hakam dan pergaulan mengakibatkan seisi keluarga semakin hanyut dengan gaya hidup yang bebas. Untuk mengatasi masalah dalam sesebuah keluarga, pasangan ibu bapa itu sendiri perlu memainkan peranan yang penting dalam mengatasi permasalahan yang berlaku dalam keluarga mereka. Kebahagiaan dalam keluarga berpunca daripada keberkesanan pendidikan yang disalurkan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Jika ibu bapa menunjukkan budi pekerti dan tata susila yang baik kepada anak-anak, nescaya sesebuah keluarga akan bahagia kerana mereka saling hormat menghormati dan saling menyayangi antara satu sama lain. Jenayah seks merujuk kepada serangan seksual yang lazimnya dilakukan secara paksaan di mana berlakuan mencabul kehormatan individu terutamanya terhadap wanita dan kanak-kanak. Orang yang melakukan jenayah ini bukan sahaja terdiri daripada orang yang tidak dikenali, malah dalam banyak hal dilakukan oleh orang yang dikenali dan rapat. Faktor-faktor berlakunya jenayah seks ini kerana seseorang yang mempunyai perasaan ingin mencuba lalu menyebabkan dirinya ketagih, menyebabkan seseorang itu merasa gairah apabila melihat sesuatu. Selain itu, disebabkan oleh pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan menyebabkan berlakunya maksiat. Ini disebabkan oleh kurangnya didikan agama dalam diri menyebabkan mereka tidak ada benteng pertahanan ataupun iman yang teguh hingga mudah tergoda oleh nafsu. Kesannya, sebagai satu bentuk serangan seksual, jenayah seks ini boleh menjadi amat dahsyat dan banyak serangan seksual berakhir dengan kematian mangsa. Ianya juga boleh mengakibatkan kecederaan fizikal yang serius, termasuk juga kehamilan dan jangkitan penyakit sebarang seksual. Kesan paling biasa pada mangsa jenayah seks adalah kesan psikologi. Cara mengatasinya ialah dengan mengenakan hukuman kepada orang yang melakukan jenayah seks tersebut kerana rogol dianggap sebagai jenayah dahsyat dalam kebanyakan kebudayaan dan kadang-kadang dihukum dengan berat oleh undang-undang. Selain itu, memberikan pendedahan tentang pendidikan seks terutamanya kepada kanak-kanak. Pendidikan seks wajar ditekankan kepada pelajar supaya mereka tahu tahap batas pergaulan dengan rakan